Berita 750, 31 Mac, saya Nurin Hazwani, tajuk utama malam ini. Seorang makcik hilang hampir RM1,000 akibat terpedaya dengan skim pelaburan yang didalangi oleh skamer Indonesia. Juga, seorang remaja mati dipercayai angkara kemurungan akibat daripada ancaman buli cyber. Orang ramai dinasihatkan sentiasa berwaspada dan tidak mudah terpedaya dengan taktik licik penipuan jenayah cyber dalam talian yang semakin membimbangkan kebelakangan ini. Naib Pengerusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF, Datuk Seri Ali berkata berdasarkan statistik pihak polis, penipuan jenayah cyber melibatkan kerugian lebih RM1 bilion setiap tahun. Jenayah cyber adalah perlakuan yang mempunyai niat dan dikaitkan dengan komputer melalui apa-apa cara dan menyebabkan mangsa menderita atau boleh menyebabkan mangsa kerugian yang berterusan. Kenyataan ini dipetik daripada jurnal Computer Crime Criminal Justice Resource Manual yang ditulis oleh pakar DB di bawah Jabatan Keadilan Amerika Syarikat, Institusi Keadilan Negara. Menurut Datuk Seri Ali, pelbagai taktik telah digunakan oleh penjenayah cyber untuk mendapatkan mangsa. Antaranya adalah melalui dalam bentuk penipuan seperti Macau Scam di mana mangsa akan mendapat panggilan seperti perlu melaksakan hutang bank mahupun tawaran pekerjaan dengan upah yang lumayan. Selain itu, penjenayah juga menggodam, menyebarkan virus ke komputer mangsa serta mencuri maklumat pribadi mangsa seperti kad penyerta bank dan kredit kad. Majoriti rakyat di Malaysia masa kini menggunakan perkhidmatan dalam talian. Namun tidak dapat dinafikan masih ada golongan buta IT yang mudah terpedaya dengan muslihat dan hela penjenayah cyber ini. Terdapat beberapa faktor berlakunya peningkatan jenayah cyber di Malaysia masa kini. Antaranya ialah penjenayah sukar untuk dikenal pasti. Oleh itu, mereka menjadi lebih berani kerana mereka akan susah ditangkap. Selain itu, faktor cepat kaya juga menjadi salah satu sebab orang tidak bertanggungjawab terjebak dengan jenayah ini kerana mereka cepat percaya taktik ini dapat menjamin mereka kaya dengan cepat tanpa perlu bersusah payah bekerja. Dan, untuk mencuba ilmu baharu dan sekadar suka-suka juga menjadi salah satu punca jenayah ini kian berleluasa. Terutamanya golongan belia yang gemar mencebulkan diri dalam bidang ini tanpa mengetahui padanya. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan implikasi buli cyber yang kian berleluasa agar keselamatan diri, keluarga dan harta terjamin untuk kegunaan pada masa akan datang. Berikut adalah beberapa akibat daripada kegiatan jenayah cyber. Pertama, kegiatan jenayah cyber akan mengakibatkan maklumat rasmi terdedah. Apabila rahsia negara bocor ke negara luar, maka keselamatan negara akan terancam. Selain itu, jenayah cyber juga akan mengakibatkan berlakunya kerugian kewangan. Mangsa yang percaya dengan tipu hela sudah pasti akan mengalami kerugian. Seterusnya, berlakunya kerugian dari segi harta intelek. Kehilangan hak cipta akan membawa cabaran kepada syarikat untuk melaksanakan inovasi pada masa akan datang. Bukan itu sahaja, kegiatan ini juga akan membazirkan masa dan mengurangkan produktiviti. Ia akan memakan masa yang sepatutnya digunakan untuk menyelesaikan kerja seharian dalam meningkatkan keselamatan. Malah, kegiatan jenayah cyber dapat menjatuhkan maruah seseorang melalui penyebaran fitnah yang akan merosakkan imej individu tersebut. Akhir sekali, peningkatan jenayah sosial berlaku akibat kegiatan jenayah cyber. Sebagai contoh, laman web pornografi akan mempengaruhi masyarakat, terutamanya golongan remaja. Datuk Seri Ali menasihatkan supaya semua pihak perlu berganding bahu dalam menangani isu ini. Orang ramai, pihak media massa dan kerajaan perlu mengambil langkah proaktif dalam membanteras kes jenayah cyber ini agar Malaysia dapat menjadi negara yang bersih jenayah cyber dan tauladan terbaik kepada negara-negara lain. Berikut adalah langkah membanteras jenayah siber bagi setiap pihak. Tanggungjawab individu dalam membanteras jenayah siber. Aktifkan two-factor authentication untuk keselamatan yang lebih kuat. Gunakan kata laluan yang kukuh dengan kombinasi nombor, simbol, huruf kecil dan huruf besar. Tanggungjawab negara dalam membanteras jenayah siber. Memperkekalkan undang-undang dengan memperkenalkan akta baharu dan hukuman yang setimpa.
bekerjasama dengan negara-negara lain secara multilateral dalam membanteras jenayah siber. Media massa juga merupakan perangai yang penting dalam membanteras jenayah siber, seperti meningkatkan kesedaran pengguna melalui kempen maupun di media sosial, menerapkan isu jenayah siber di dalam movie, drama ataupun rancangan kanak-kanak agar mereka mendapat kesedaran pada peringkat awal. Jelaskan bahawa sikap seperti enam dan peluka melepaskan pucuk masing-masing perlu dielakkan. Sebaliknya, sikap ke bukit sama-sama didaiki, ke lunla sama-sama ditulungi, perlu diamalkan bagi mencapai negara yang selamat. Saya akhiri buletin utama pada malam ini dengan video inisiatif Malaysia berkaitan buli cyber. Sekian, terima kasih dan selamat malam. Hai, saya Sheila. Cerita ini tentang bagaimana saya dibuli di internet. Sepupu saya telah bercakap buruk tentang saya di laman sosial. Dia panggil saya lembab dan tak guna. Saya sangat malu sebab semua kawan saya dapat melihat mesej yang ditulisnya. Saya menyekatnya, tetapi dia berjaya mencari cara lain. Dia membuat akaun palsu dan mula melayan saya dengan lebih teruk. Saya beritahu keluarga saya, tetapi mereka tak faham. Mereka melarang saya melayari laman itu, tetapi semua kawan saya ada di situ dan saya tak mahu ketinggalan. Jadi saya berbincang dengan ibu bapa saya dan jelaskan masalah tersebut. Akhirnya mereka beritahu keluarga sepupu saya bagaimana kelakuannya telah mengganggu saya. Sekarang segalanya dah berubah dan saya boleh berseronok dengan kawan-kawan semula.